Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami yang terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, iaitu Muhammad Hamid Syahmi Danish bin Suhaili, Muhammad Aidi Haikal bin Kamruzaman dan saya Muhammad Syahir bin Abdul Muhdi, akan membentangkan tentang analisis keutuhan wacana, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan penulisan yang merangkumi tugasan berkumpulan bagi kursus penulisan akademik yang dibimbing oleh Encik Jono Yusof. Pertama sekali kami akan memperkenalkan artikel yang kami pilih untuk menjalankan analisis ini. Tajuk bagi artikel ini adalah pemalsuan dokumen dan kedudukannya dalam perundangan syariah di Malaysia. Penulisnya adalah Muhammad Ani Aiman bin Alias yang merupakan seorang penuntut di Universiti Sains Islam Malaysia. Pertama sekali saya akan memperkenalkan tentang keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Keutuhan wacana juga adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Menurut Asmah Haji Omar 1986. Konsep keutuhan wacana ini terbahagi kepada empat, iaitu yang pertama, keutuhan semantik, yang kedua, keutuhan leksikal, yang ketiga, keutuhan gramatikal dan yang keempat, keutuhan fonologi. Bagi keutuhan semantik, semantik adalah kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Aspek yang terdapat dalam keutuhan semantik adalah bagi hubungan semantik antara bahagian wacana ada 8. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan hasil. Yang ketiga, hubungan sebab dan tujuan. Yang keempat, hubungan syarat dan hasil. Yang kelima, hubungan latar kesimpulan. Yang keenam, hubungan perbandingan. Dan yang ketujuh, hubungan membuka isi. Dan yang terakhir, yang ke-8, hubungan aditif. Selain itu, terdapat juga hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Yang pertama adalah kesatuan topik, yang kedua hubungan sosial antara pembicara dan pendengar, dan yang terakhir, yang ketiga, laras bahasa yang digunakan. Berikut merupakan contoh-contoh yang diperoleh daripada artikel tersebut. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat yang digariskan dengan garisan hijau pada muka surat 39 perenggan kedua. Pada ayat yang berbunyi, ada pihak yang menggunakan tertangannya sebagai khalifah ketika itu tanpa pengetahuannya. Itu adalah sebabnya dan akibatnya adalah menyebabkan kematian beliau. Seterusnya adalah hubungan memperkuat isi. Juga pada muka surat 39 perenggan kedua yang ditandakan dengan warna biru, iaitu kesan daripada pemalsuan ini dilihat sangat besar. Memperkuat isi ini menggunakan perkataan sangat. Seterusnya adalah hubungan syarat dan hasil pada muka surat 40 perenggan ketiga. Ayat yang berbunyi, Mahkamah Syariah Malaysia perlulah merujuk amalan dan praktis pengamal undang-undang sivil ketika mengendalikan kes-kes berkaitan pemalsuan dokumen dan menganalisis peruntukan yang ditetapkan. Itu adalah syaratnya, dan hasilnya adalah menambah baik institusi Mahkamah Syariah apabila menangani kes-kes yang melibatkan pemalsuan dokumen pada masa akan datang. Seterusnya adalah keutuhan leksikal. Leksikal adalah makna sesuatu kata itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik, iaitu makna dalam sesebuah wacana, serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Berikut merupakan konsep yang terkandung dalam keutuhan leksikal. Yang pertama adalah sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga hiponim, yang keempat kolokasi, yang kelima homomim, yang keenam pembuka dan penutup, dan yang ketujuh adalah pengulangan. Berikut merupakan contoh yang diperolehi dalam artikel tersebut bagi keutuhan leksikal. Yang pertama, kita ada hiponim pada muka surat 34 perenggan kedua yang ditandakan dengan warna merah, iaitu jenis pemalsuan dokumen yang berlaku di Mahkamah Syariah Malaysia. Antara jenis-jenis pemalsuan dokumen tersebut adalah pemalsuan sijil nikah, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan perakuan sakit dan sebagainya. Seterusnya adalah sinonim. Contoh sinonim terdapat dalam muka surat 36 perenggan kedua,
iaitu Allah SWT memerintahkan manusia supaya membuat catatan mengenai perkara hutang piutang kerana tulisannya boleh dijadikan bukti dari segi jumlah dan masa transaksi itu berlaku dan lebih menguatkan saksi. Lepas tu ayat selepasnya menyatakan selain itu Rasulullah SAW juga ada menyebut mengenai kepentingan dokumen seperti mana berikut. Maknanya di sini ayat yang pertama menunjukkan tentang kepentingan membuat catatan, manakala di bawah Rasulullah SAW juga ada menyebut tentang kepentingan dokumen. Maknanya di sini dokumen ini sama maknanya dengan catatan. Seterusnya, bagi keutuhan gramatikal, wacana yang berkualiti mestilah memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa yang dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis. Antara penanda gramatis yang ada adalah penanda penghubung, penanda rujukan, penanda pengganti dan penanda elipsis. Berikut merupakan contoh bagi keutuhan gramatikal di dalam artikel tersebut. Yang pertama ialah penanda menghubung yang terdapat dalam surat 39 perenggan kedua yang ditandakan dengan warna merah, iaitu selain itu. Seterusnya terdapat penanda rujukan yang ditandakan dengan warna hijau, yakni pada ayat peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, yang apabila di bawahnya bagi penanda hijau yang satu lagi iaitu kematian beliau. Maknanya di sini Sayyidina Uthman itu digantikan dengan perkataan beliau. Seterusnya adalah penanda pengganti. Pada muka surat 41 perenggan pertama, pada perkataan kes-kes pemalsuan, dan pada di bawahnya menangani kes-kes sebegini. Maknanya dikaitkan kes-kes pemalsuan dokumen ini dengan kes-kes sebegini. Seterusnya adalah keutuhan fonologi. Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Keutuhan ini digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Aspek fonologi ini meliputi dua perkara, iaitu hentian suara dan juga intonasi dan nada. Dalam artikel tersebut terdapat contoh tentang penggunaan keutuhan fonologi dalam muka 35 perenggan ketiga yang meliputi aspek intonasi dan nada, iaitu penggunaan koma menulis ayat menggunakan kertas, koma kayu dan seumpamanya. Penggunaan koma tersebut dapat menunjukkan kematangan penulis, dan sekiranya tidak terdapat koma pada perkataan tersebut, ia akan dapat merubah makna dan juga memberi ketidakfahaman kepada pembaca. Sekian, itu saja daripada saya untuk pembatangan bagi keutuhan wacana, dan saya akan berikan kepada rakan saya yang seterusnya. Baiklah, selanjutnya akan saya terangkan tentang kejelasan dalam penulisan. Terdapat 4 ciri penting dalam kejelasan dalam penulisan, iaitu penulisan secara objektif, penggunaan bahasa formal, penulisan ayat yang jelas, dan perkembangan idea secara logik. Perkembangan idea secara logik ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu koheren dan kohesi. Penggunaan bahasa formal. Menurut Asmah 2019, bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam upacara rasmi, dalam pengurusan dan pentadbiran, dan dalam pengajaran di sekolah, universiti dan institusi-institusi pendidikan yang lain, serta juga dalam media massa. Manakala bahasa tidak formal atau disebut juga sebagai bahasa basahan merupakan bahasa yang digunakan dalam perbualan sehari-hari dan tidak digunakan dalam tulisan. Dalam penulisan akademik haruslah menggunakan bahasa yang formal dan mengelakkan daripada menggunakan selanga atau bahasa basahan yang digunakan sehari-hari. Penulisan akademik yang mempunyai kejelasan akan menggunakan bahasa yang formal untuk menerangkan pendapat dari sendiri dengan merujuk kepada pendapat dari orang lain. Seterusnya, penulisan secara objektif. Perbincangan secara objektif selalunya menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Fakta-fakta ini akan disokong dengan bukti yang kukuh. Tulisan akademik mempunyai laras bahasa tersendiri yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan kebenaran ilmu secara objektif. Perkara utama dalam penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi nilai-nilai emotif atau bersifat ambiguity. Seperti yang dapat dilihat daripada petikan di atas, dia menggunakan bahasa yang formal dan penulisannya ialah secara objektif kerana dia bercerita tentang idea yang mantap dan disokong dengan pendapat dari orang lain.
Kemudian penulisan ayat yang jelas. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih difahami. Kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Ayat pendek boleh membantu dengan koheren iaitu kesinambungan, sementara ayat panjang dapat membantu dengan kohesi, kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Akhir sekali, perkembangan ideologi. Seperti yang telah dikatakan, ia terbahagi pada dua. Yang pertama, koheren. Koheren ialah kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana, menurut Asmah Haji Omar 1993. Seterusnya, menurut Mikhail Halide dan Ruqayyah Hasan 1980, kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Okay, baiklah. Seterusnya, contoh kohesi yang dapat diambil daripada petikan yang dianalisis. Okey, seperti mana yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa perkataan yang telah diwarnakan. Pada ayat yang paling atas, ayat itu dapat dirujuk sebagai ayat dasar, dan ayat berikutnya mempunyai perkataan yang sama ataupun mewakili maksud yang sama. Ini menunjukkan pertautan antara setiap ayat, dan yang di mana ayat pertama itu akan diterangkan dengan lebih lanjut dan lebih lanjut melalui ayat seterusnya. Ini dapat dinamakan sebagai kohesi. Seterusnya, koheren. Koheren dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu daripada perenggan kepada perenggan dan daripada satu ayat ke ayat yang lain. Okey, jadi yang pertama daripada perenggan ke perenggan. Seperti yang dapat kita lihat daripada maklumat di atas, ayat perenggan pertama menerangkan pasal pendustaan, dan pendustaan ini dapat diperincikan lagi sebagai pemalsuan. Dan ayat perenggan kedua juga menitikberatkan tentang pemalsuan dan memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Dapat kita lihat di sini, ia mempunyai kesinambungan antara perenggan, di mana perenggan pertama bercerita tentang pemalsuan dan perenggan kedua juga menceritakan tentang itu. Jadi kita dapat lihat ada kesinambungan atau nama lainnya koheren antara perenggan-perenggan ini. Okey, selanjutnya seperti dapat dilihat daripada slide di belakang ni, ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga semuanya menceritakan tentang pemalsuan, dan ini menunjukkan ada wujudnya satu kesinambungan yang memberi pembaca agar dapat mengaitkan antara ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ini menunjukkan terdapat kesinambungan antara ayat-ayat dalam perenggan itu, dan ini dikenali sebagai koheren dari satu ayat kepada ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan kemahiran membuat rujukan. Dalam konteks ini, terdapat dua perkara yang perlu kita cakna. Yang pertama ialah sitasi. Sitasi merupakan rujukan dalam teks. Dan yang kedua ialah rujukan. Rujukan ialah senarai nama pengarang dan maklumat rujukan yang terletak di muka surat paling belakang. Sitasi dan rujukan tidak boleh berpisah. Bermaksud, tiada entry yang dipetik atau tidak disebut dalam penulisan dinyatakan dalam senarai rujukan. Bermaksud, dalam teks tu ada rujukan, dan dalam senarai rujukan pun ada dia punya rujukan. Kalau tiada salah satu, bermaksud itu adalah plagiat. Okey. Seterusnya, daripada analisis petikan yang telah saya lakukan, saya mendapati terdapat 7 cara yang dilakukan oleh pengarang dalam menulis rujukan dalam teks. Yang pertama ialah meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Yang kedua, nama pengarang yang tidak ditulis dalam ayat ditulis nama dan tahun dalam kurungan. Yang ketiga, bahan sumber yang dihasilkan oleh dua pengarang, nama kedua-dua pengarang tersebut harus ditulis. Yang keempat,
bagi 3 pengarang atau lebih, dituliskan et al. Selepas nama pengarang yang pertama. Yang kelima, digunakan huruf kecil A, B dan C untuk mengenal pasti 2 atau lebih penerbitan oleh pengarang yang sama pada tahun yang sama. Yang keenam, rujukan dalam teks hanya menggunakan nama akhir ataupun nama keluarga, iaitu surname atau last name. Dan akhir sekali, nama penulis yang tiada nama keluarga, surname atau last name pula, nama penuh digunakan kerana nama akhir ialah nama bapa. Tetapi bin atau binti serta pangkat dan darjat tidak perlu disertakan. Namun begitu, nama akhir boleh digunakan jika penulisan untuk penerbitan antarabangsa sahaja, mengikut APA 7. Okey, seterusnya saya akan kemukakan contoh rujukan dalam teks yang saya dapati daripada petikan yang kami ambil. Okey, yang pertama yang kita boleh lihat dalam slide ini iaitu Al-Zuhaili 1994, iaitu tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Dan yang kedua, Al-Mubarak 2005. Seperti yang kita lihat, nama pengarang dan tahun tersebut diletakkan di dalam kurungan. Yang ketiga, Abdul Hadi dan Paino 2016. Seperti yang kita lihat, kedua-dua nama pengarang tersebut ditulis dan kemudian diletakkan tahun dalam kurungan selepas kedua-dua nama pengarang tersebut. Yang keempat, bagi 3 pengarang atau lebih, kita letakkan et al. Seperti yang ditunjukkan dalam teks ini, Yahya ialah penulis pertama, kemudian diletakkan et al. Untuk menggantikan penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, yang kelima, huruf kecil A, B dan C digunakan untuk mengenal pasti 2 atau lebih penerbitan oleh pengarang yang sama pada tahun yang sama. Seperti mana yang saya tunjukkan pada contoh 1 dan 2, iaitu Elias et al. 2021A, Elias et al. 2021B. Yang keenam pula, surname dan last name digunakan dalam menulis rujukan dalam teks. Seperti mana yang kita lihat di sini ialah Livy 2017. Livy di sini menunjukkan nama akhir ataupun nama keluarga. Okey, seterusnya yang ketujuh. Di sini ada sedikit kesalahan, iaitu A. Othman 1990. A. Othman di sini ialah nama kepada bapa penulis tersebut. Ini ialah penulis Melayu. Penulis Melayu, kita hendaklah menulis nama penuh, iaitu kemudian kita letakkan nama akhir, iaitu nama bapa. Kita tidak boleh meletakkan nama akhir saja. Nama akhir saja hanya boleh diletak jika penulisan itu berperingkat antarabangsa. Dan yang kedua, tidak perlu untuk kita meletakkan bin atau binti dalam menulis rujukan dalam teks maupun dalam senarai rujukan. Baiklah. Seterusnya, di sini saya akan kemukakan 7 langkah untuk membina senarai rujukan. Yang pertama, mulakan pada muka surat baharu. Yang kedua, tulis tajuk sebagai rujukan dan bukan bibliografi. Yang ketiga, susun entry mengikut abjad A, B dan C. Yang keempat, sertakan nama pengarang dan maklumat terbitan. Yang kelima, baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah, tab 1. Yang keenam, teruskan penomboran muka surat dari seluruh teks. Yang ketujuh, mengikut format APA terkini, iaitu APA 7. Okey. Melalui analisis yang telah saya jalankan, senarai rujukan yang telah dibuat oleh penulis terdapat sedikit kekurangan. Iaitu yang pertama, beliau tidak memulakan rujukan pada muka surat yang baru seperti mana yang kita lihat dalam contoh ini.
Selepas saja beliau menulis penghargaan, beliau terus menulis rujukan di bawahnya pada muka surat yang sama. Okey. Yang kedua, beliau tidak mengikuti format APA terkini, iaitu APA 7. Hal ini kerana kita boleh lihat dalam anak panah yang kedua ni, Kuala Lumpur dalam rujukan yang pertama, rujukan yang kedua, Kuala Lumpur ialah lokasi penerbitan. Dalam APA 7, kita tidak perlu meletakkan lokasi penerbitan. Dan bila kita melihat nama penulis tersebut, iaitu A. Othman, ini merupakan nama penulis Melayu. Nama penulis Melayu seperti mana yang kita ketahui, hanya kita perlu menulis nama penuh sahaja, kemudian diikuti dengan nama bapa. Tetapi apa yang ditunjukkan di sini, beliau meletakkan nama bapa, nama akhir ataupun nama bapa dahulu di hadapan. Ini tidak menepati APA 7. Okey, sama juga dengan contoh-contoh rujukan yang di bawah. Okey. Seterusnya, selain daripada itu, apa yang dilakukan oleh beliau ini semuanya betul, iaitu meletakkan penomboran dari seluruh teks. Maksudnya daripada pengenalan sampailah ke rujukan, beliau mengikut turutan 1 sampai 41. Sini kita menampak muka surat 41. Kemudian beliau menyusun entry mengikut abjad, iaitu bermula daripada huruf A dahulu. Dan nama pengarang ditulis, kemudian maklumat terbitan pun ditulis. Okey, kemudian apa yang kita lihat di sini, baris kedua semestinya tekankan tab 1 supaya nampak kekemasan mengikut APA 7. Okey. Sekian, itu sahaja daripada saya. Maaf atas sebarang kekhilafan. Sekian, terima kasih.